Sekarang, jika Anda berasal dari Sabah, Sarawak, atau bahkan Semenanjung, ada sesuatu yang saya perlukan dari Anda. Tinggalkan komen dan beritahu saya jika Anda pernah rasa negeri Anda mendapat bahagian yang adil, atau jika ada lebih banyak cerita di sebaliknya. Bantu saya buktikan bahwa perbincangan ini penting, dan mari kita buat orang ramai bercakap tentang apa yang benar-benar perlu diubah. Assalamualaikum. Dan mari kita selami butiran-butiran ini. Sabah dan Sarawak memegang kunci kekayaan minyak dan gas Malaysia. Gabungan kedua-dua negeri ini menyumbang sebahagian besar kepada tabung negara, terutamanya melalui hasil minyak Petronas. Tetapi inilah kenyataannya, walaupun dengan sumbangan mereka, pembangunan yang dirasai oleh rakyat di kawasan ini sering terasa seperti kelas kedua. Ini tidak berlaku dalam semalam. Ia berkaitan dengan dasar yang berakar umbi, struktur keuangan, dan perjanjian sejarah. Sebenarnya, Persekutuan Malaysia sepatutnya merupakan perkongsian di mana Sabah dan Sarawak menerima manfaat yang sama daripada sistem persekutuan. Tetapi entah bagaimana janji ini mula pudar. Jadi, bagaimana kita sampai ke sini? Mari kita mulakan dengan memahami sejauh mana kekayaan yang dibawa oleh dua negeri ini. Sabah dan Sarawak menyumbang lebih daripada 60% pengeluaran minyak dan gas Malaysia. Pikirkan tentang itu. Setiap kali Anda melalui stesen minyak, ada kemungkinan besar bahwa sebahagian besar uang datang dari kedua-dua negeri ini. Tetapi apa yang lebih mencolok adalah bahwa mereka hanya menerima sebahagian kecil daripada hasil minyak tersebut. Inilah kenyataannya. Sabah dan Sarawak dijanjikan 5% daripada hasil minyak berdasarkan perjanjian Malaysia 1963 yang sangat rendah memandangkan berapa banyak mereka menyumbang. Selama bertahun-tahun, bahagian ini telah berfluktuasi, tetapi ia sentiasa jauh lebih rendah daripada yang sepatutnya. Bandingkan itu dengan Semenanjung, di mana hasil minyak terus dilaburkan semula dalam pembangunan dan infrastruktur yang menggerakkan ekonominya. Ini adalah perbezaan yang ketara. Tetapi mengapa ini penting? Ia bukan sekadar tentang uang. Ia tentang kuasa, sumber, dan masa depan jangka panjang negeri-negeri ini. Jika Sabah dan Sarawak mendapat bahagian yang adil, mereka boleh membiayai pendidikan, penjagaan kesehatan, dan infrastruktur yang akan setanding dengan kawasan yang paling maju di negara ini. Namun itu bukan yang berlaku. Mari kita lihat contoh. Di Pulau Pinang, pembangunan berkembang pesat. Terima kasih kepada pelaburan semula aktif hasil daripada pendapatan persekutuan. Pulau Pinang telah menjadi hub untuk industri berteknologi tinggi dan inovasi. Rakyat di sana melihat manfaat langsung daripada pelaburan ini dalam kehidupan seharian mereka. Sementara itu, di tempat seperti Sabah, walaupun dengan semua minyak itu, proyek infrastruktur asas masih bergelut untuk dimulakan. Ketidakseimbangan ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil daripada ketidakseimbangan berterusan dalam bagaimana sumber daya dikongsi di seluruh Malaysia. Sekarang, kita perlu bercakap mengenai jurang pembangunan. Kita telah menyentuh tentang minyak, tetapi bagaimana dengan petunjuk lain kemakmuran? Jalan raya, hospital, sekolah. Jika Anda pernah mengunjungi Sabah atau Sarawak, Anda akan segera melihat perbezaannya. Ia bukan sekadar tentang ketiadaan pusat membeli belah mewah atau menara pejabat yang fancy. Ia tentang asas-asas, jalan raya yang tidak selamat, hospital yang kekurangan kelengkapan, dan sekolah yang tidak setaraf. Sebaliknya, negeri-negeri seperti Selangor dan Johor telah berkembang pesat dengan bahagian kekayaan negara mereka, menjadikan bandar-bandar mereka pusat ekonomi yang sibuk. Jadi mengapa negeri-negeri Malaysia Timur tertinggal? Salah satu masalah utama adalah kekurangan pelaburan semula. Apabila minyak diekstrak dari Sabah dan Sarawak, kekayaan itu mengalir ke kerajaan persekutuan. Tetapi kawasan itu tidak melihat bahagian yang adil daripada kekayaan itu dikembalikan dalam bentuk pelaburan awam.
Sebenarnya, banyak proyek pembangunan di negeri-negeri ini sangat bergantung kepada peruntukan persekutuan yang sering terhad dan tidak selengkap yang ada di Semenanjung. Tetapi inilah kenyataannya. Sistem ini disusun sedemikian rupa supaya kawasan-kawasan ini terperangkap. Contohnya, Kerajaan Persekutuan mempunyai kawalan ke atas proyek-proyek utama, dan pemusatan kuasa ini bermakna pemimpin tempatan seringkali kekurangan autonomi yang diperlukan untuk mempercepatkan pembangunan yang sangat diperlukan oleh negeri-negeri mereka. Jadi, walaupun minyak terus mengalir, pembangunan tidak berkembang selari. Izinkan saya berkongsi sedikit cerita. Beberapa tahun yang lalu, seorang pemimpin Sabah tempatan sedang mendorong proyek yang bercita-cita tinggi untuk membangunkan rangkaian jalan raya negeri. Rancangannya adalah untuk menghubungkan kawasan terpencil dengan bandar-bandar utama, meningkatkan perdagangan dan aksesibiliti. Walau bagaimanapun, walaupun dengan semangat tempatan dan keperluan yang jelas, proyek itu ditangguhkan selama bertahun-tahun disebabkan oleh halangan birokratik. Mengapa? Karena keputusan mengenai cara peruntukan dana dibuat di Kuala Lumpur. Ini bukanlah satu case terpencil. Ini adalah realiti yang dihadapi oleh banyak pemimpin Sabah dan Sarawak apabila coba memperbaiki negeri mereka. Tragedi sebenar di sini adalah bahwa ketidakseimbangan ekonomi ini bukan hanya sementara. Ia mempunyai kesan jangka panjang. Kelewatan pembangunan Sabah dan Sarawak bermakna golongan muda di negeri-negeri ini berhadapan dengan peluang pekerjaan yang lebih sedikit, gaji yang lebih rendah, dan dalam banyak case, godaan untuk berhijrah ke Semenanjung mencari masa depan yang lebih baik. Penghijrahan ini menguras kawasan ini daripada individu-individu yang paling berbakat, seterusnya memburukan lagi kitaran kemiskinan dan kekurangan pembangunan. Ambil sektor minyak dan gas itu sendiri. Walaupun ia adalah lombong emas, ia seringkali memberi manfaat lebih kepada syarikat besar dan pelaburan asing daripada memberi manfaat kepada komuniti tempatan. Perniagaan tempatan bergelut untuk bersaing, dan seringkali pekerja di ladang minyak tidak memperoleh sebanyak mereka yang berada di Semenanjung Malaysia. Ini bermakna walaupun kekayaan sumber semula jadi yang luas di bawah kaki mereka, orang biasa di Sabah dan Sarawak tidak melihat banyak peningkatan dalam kualiti hidup mereka. Jadi, apa yang akan berlaku seterusnya? Bolehkah negeri-negeri ini bebas daripada sistem ini? Ada seruan untuk perubahan, dan ia berlaku perlahan-lahan tetapi pasti. Pemimpin dari kedua-dua Sabah dan Sarawak mula mendesak untuk mendapatkan lebih banyak autonomi, memperjuangkan kawalan yang lebih besar ke atas sumber semula jadi mereka dan bahagian yang lebih besar daripada hasilnya. Desakan ini bukan sekadar tentang wang, ia tentang keadilan. Ia tentang memastikan bahwa negeri-negeri ini yang kaya dengan sumber akhirnya dapat merasai manfaat kekayaan mereka sendiri. Dan jangan lupakan golongan muda. Generasi seterusnya semakin peka secara politik dan menuntut masa depan yang termasuk peluang di rumah, bukan hanya di Semenanjung. Persoalannya, adakah Kerajaan Persekutuan akan mendengar suara-suara ini? Tetapi seiring dengan berakhirnya perbincangan ini, satu perkara yang jelas, masa depan Sabah dan Sarawak bergantung pada perubahan besar dalam cara sumber daya diurus. Tanpa perubahan yang ketara, ketidakseimbangan ekonomi ini hanya akan berkembang, mencipta perbezaan yang lebih besar antara Malaysia Timur dan Barat. Hakikatnya, kekayaan minyak dan gas yang mengalir dari kawasan-kawasan ini boleh membantu mengangkat mereka ke tahap pembangunan yang setanding dengan Semenanjung Malaysia, jika sahaja sistem membenarkannya. Seiring dengan berakhirnya perbincangan ini, fikirkan ini. Bagaimana jika kekayaan yang dihasilkan daripada Sabah dan Sarawak dilaburkan secara tempatan? Bagaimana jika kerajaan memberi kuasa kepada negeri-negeri ini untuk mengurus sumber mereka dan melaburkan hasilnya secara langsung dalam infrastruktur, penjagaan kesehatan, dan pendidikan? Kemungkinan-kemungkinannya tidak terhad, tetapi hanya jika sistem berubah. Jadi, apakah pengajaran daripada semua ini? Pertama, Sabah dan Sarawak berhak mendapat lebih banyak.
Mereka berhak mendapat bahagian yang lebih adil daripada sumber yang mereka sediakan. Kedua, jurang pembangunan antara negeri-negeri ini dan Semenanjung bukan sekadar satu fakta, ia adalah hasil daripada pilihan dasar. Dan ketiga, perubahan adalah mungkin, tetapi ia memerlukan tindakan berani daripada pemimpin tempatan dan rakyat. Jika video ini membuka mata Anda kepada sesuatu yang baru, suka, kongsikan, dan komen di bawah. Mari kita teruskan perbincangan ini dan buat lebih ramai orang bercakap tentang isu ini. Masa depan Malaysia ada di tangan kita. Kita boleh memperbaikinya bersama.